Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Kumpulan 3 ingin membentang dan membincangkan isu pemilihan pemimpin dalam kalangan belia. Untuk pengetahuan kamu semua, isu ini sebenarnya menjadi satu fokus utama dalam kajian ini kerana kita ingin ketahui sejauh mana tahap kematangan belia untuk memilih pemimpin yang ada kriteria yang baik bagi pilihan raya umum. Hal ini sebenarnya menjadi satu peneraju utama bagi sesebuah parti politik ke arah pembentukan negara. Kajian ini telah bertepatan dengan penelitian Zulkifli Hassan 2018. Oleh itu, sebenarnya perkara ini amat merisaukan. Belia ini tidak mampu untuk pilih pemimpin yang ada kriteria yang baik kerana kurangnya pendedahan dan kematangan yang ada dalam diri mereka secara natijahnya akan beri kesan kepada pembentukan negara. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk kita ketahui sejauh mana tahap kematangan belia untuk memilih pemimpin yang mempunyai kriteria yang baik bagi masa depan negara. Kajian ini telah disokong oleh Chandra Muzaffar 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Jaafar, nombor matrik 073036. Saya mewakili Kumpulan 1 ingin membentangkan objektif bagi kajian ini yang bertajuk isu pemilihan pemimpin dalam kalangan belia. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti kefahaman belia terhadap pemilihan pemimpin dalam pilihan raya umum yang ke-15. Seterusnya, yang kedua pula ialah mengenal pasti keterlibatan belia dalam pilihan raya umum yang ke-15. Dan yang terakhir sekali, mendiseminasikan pemilihan pemimpin melalui semangat patriotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliatul Fikriah binti Muhammad Faizul, merupakan mahasiswi dari USUD B, nombor matrik 073581. Seterusnya, melalui kajian ini kita dapati bahawa kaedah ataupun metodologi yang digunakan ialah community coordinators, yakni melalui kaedah temu bual. Manakala demografi responden kita ialah responden pertama merupakan seorang lelaki yang berusia 21 tahun dan menyandang sebagai jawatan pegawai kerajaan. Manakala yang kedua ialah merupakan seorang lelaki yang berusia 27 tahun menyandang sebagai jawatan pegawai kerajaan, dan yang akhir sekali ialah merupakan seorang lelaki yang berusia 30 tahun dan menyandang sebagai jawatan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Alif bin Muhammad Nasri, nombor matrik 073057. Dapatan kajian faktor pemilihan dalam kalangan belia di Pejabat Daerah Kuala Nerus, Terengganu. Dapatan pertama, mengenal pasti pemilihan pemimpin dalam PRU yang ke-15. Yang pertama, sejarah pembentukan parti politik dinyatakan oleh responden pertama dan responden yang kedua. Yang kedua, semua maklumat media masa dinyatakan oleh responden pertama dan responden yang ketiga. Yang terakhir sekali, pendedahan awal dari agama dan keluarga dinyatakan oleh responden yang kedua. Seterusnya, mengenal pasti keterlibatan belia dalam pilihan raya umum ke-15. Yang pertama, sebagai petugas Suruhanjaya Pilihan Raya yang melibatkan responden pertama, kedua dan ketiga. Yang kedua, terlibat dalam penamaan calon dan proses mengira undi, melibatkan responden yang kedua dan responden yang ketiga. Seterusnya, mendiseminasikan pemilihan pemimpin melalui semangat patriotisme. Yang pertama, memilih pemimpin yang menjadikan agama sebagai panduan utama dalam pentadbiran negara, dinyatakan oleh responden yang kedua dan responden yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, memilih pemimpin yang boleh membawa kepada kemajuan negara, dinyatakan oleh responden yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Robani bin Kamaruzaman, nombor matrik 073676. Hari ini, saya akan membahaskan tentang perbincangan isu dan patriotisme mengenai tajuk ini. Faktor pemilihan dalam kalangan belia amatlah penting kerana perkara tersebut akan mempengaruhi pembentukan sesebuah kerajaan. Hal ini dinyatakan oleh Sarjid Ahmad Tarmizi Muhammad Razali tahun 2019. Oleh itu, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kebanyakannya golongan belia ini tersebut memperolehi kefahaman mengenai isu tersebut melalui beberapa sumber maklumat seperti platform media massa dan elektronik, seperti yang telah dinyatakan oleh Nur Elianis dan Junaidi Awang tahun 2020. Demikian itu, hal ini secara tidak langsung akan memberikan impak dan kesan positif dalam senario politik negara.
seperti yang dinyatakan oleh Nur Syahidah, Siti, Farizah dan Syafiq tahun 2021. Manakala faktor lain yang mempengaruhi pemilihan pemimpin dalam kalangan belia pula adalah hasil dorongan awal daripada agama dan keluarga. Kajian ini bertepatan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi, Sarjid, Rahimi tahun 2022. Hal ini membuktikan bahawa organisasi ini telah menjadi satu sumber dan rujukan kepada golongan belia dalam memilih sesuatu arena organisasi parti politik dalam menerajui sesebuah negara. Natijahnya akan lahirlah sebuah negara yang mempunyai sistem pentadbiran yang berteraskan unsur keagamaan dan keharmonian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Abdul Halim Haras bin Muhammad Fauzi, nombor matrik 072945, dan saya akan menyambung pembentangan daripada saudara Muhammad Rabbani mengenai perbincangan isu dan patriotisme. Iaitu yang ketiga, seterusnya faktor pemilihan juga dipengaruhi oleh pengalaman responden yang terlibat sebagai petugas Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu petugas XPR semasa proses pemilihan raya. Hal ini dapat dilihat bahawa bahawa golongan belia yang terlibat sebagai petugas SPR lebih banyak pengetahuan, pengalaman dan pendedahan mengenai pemilihan pemimpin negara kita. Hal ini juga kita dapat mengurangkan undi rosak yang berlaku di negara kita. Yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, kesemua responden mengakui pemilihan yang tepat dengan kriteria adalah satu cara responden menunjukkan rasa cinta dan sayangkan negara. Pemilihan pemimpin juga dibuat berdasarkan dua faktor, iaitu faktor pertama, agama sebagai panduan. Faktor kedua, visi ekonomi demi memajukan negara. Ia diambil daripada hasil rujukan Tamkin J pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan tentang solusinya ialah yang pertama, golongan belia perlu meningkatkan sumber maklumat melalui media massa dan elektronik supaya lebih bijak dalam memilih sesuatu parti politik tanpa melihat sentimen parti politik tersebut. Seterusnya, golongan belia perlu melibatkan diri dalam Suruhanjaya Pilihan Raya agar mereka dapat mendapat pendedahan awal berkenaan dengan pilihan raya umum. Seterusnya, golongan belia juga perlu melibatkan diri dalam kempen kesedaran pilihan raya untuk menaikkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Justeru melalui penglibatan tersebut, golongan belia dapat memilih pemimpin yang berwibawa dan mampu mentadbir negara dengan baik. Sekian, terima kasih daripada kami.